Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilayhi. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala merakamkan dalam surah Al-A'raf ayat 17. Kita boleh jadikan dianya rujukan jemaah sekalian. Dalam kita nak mengenal pasti misi ataupun modus operandi musuh utama kita, yakni iblis, laknatullahi alaih. Dalam kita beramal di atas muka bumi Allah SWT, dalam kita nak mengejar ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang perlu diingat bahawa kita berada di dunia yang penuh dengan ujian. Boleh dijadikan tamsilan ataupun misalan contoh, kita masuk di dalam hutan belantara. Dunia ni umpama hutan belantara. Kita nak dapatkan pelanduk rusa, buruan yang orang kata apa, yang susah nak dapat rare lah. Ayam hutan bunyi mahal-mahal. Tapi kita lupa dalam tu ada harimau, serigala, beruang, mungkin binatang berbisa. Sila hari bulan dalam kita mendapatkan habuan yang banyak, dapat pelanduk 20 ekor, rusa 30 ekor. Tetapi kita lupa kita dikepung oleh kumpulan harimau. Lalu dengan rusa, pelanduk yang kita sekali jadi makanan dia. Dan juga misalan yang kita boleh jadikan contoh, ibarat kita bawa keluarga kita masuk dalam hutan. Katalah kita tersesat dalam hutan. Kita nak selamat keluar daripada hutan itu, sebab kita tahu hutan saja bukan tempat yang selamat. Nah, begitulah tamsilan dunia. Walaupun kita beramal di atas muka bumi ini mendapat ganjaran habuan, tapi barang perlu diingat, ada musuh yang sedang berkeliaran. Dan musuh itu takkan mati sampai akhir zaman.
dan musuh itu telah pun mengikat janji sumpah. Dia mengangkat sumpah janji taat setia untuk menyesatkan seluruh cucu cicit Nabi Adam alaihissalam. Dalam pengajian hakikat kehidupan, kita tak boleh lari daripada perbahasan ini. Adapun perbahasan nak memperkemaskan amalan, usul fiqh atau perbahasan tentang bagaimana kaedah untuk melaksanakan amalan dengan ganjaran-ganjaran yang dijanjikan, itu kita perhatikan juga. Tapi dalam perbahasan hakikat kehidupan, kita menumpukan perbahasan kepada bagaimana nak menghadapi mehnah atau ujian, fitan yang berlaku dalam kehidupan kita ini, dan sudah pasti kita kena hadapinya jemaah sekalian, kerana musuh sentiasa ada. Itu jadi kadang-kadang ibarat tamsilan tadi, dapat pelanduk banyak, usaha banyak, tangkapan banyak, sekali tak keluar. Manalah abang tak balik-balik ni, tu keluar begitu, mati loh. Manalah suami tak balik-balik pergi laut, dapat ikan besar-besar tapi lupa ada jerung, ada buaya, ada hantu air. Hantu air ada, hantu air dengan hantu air kan. Kokok lah tuan-tuan ada pengalaman pergi laut. Saya seumur hidup adalah sekali pergi turun laut 2 hari. Itulah kali terakhir turun dengan almarhum Tuan Guru Datuk Wasandin Al-Hafiz. Beliau ni memang kaki pancing. Pergi rumah dia, pergi rumah almarhum ni, kat ruang tamu dia, kitab dah tentu lah, belakang ni joran. Joran jangan tengok harga lah joran tu. Dia punya mesin-mesin ni semuanya mahal. 2 hari naik dengan dia pergi Terengganu tu, tengah laut. Tu hari tak hari saya naik lah dia. Dia kalau tak kena jiwa dia tak jadi mas sekalian. Duduk termenung kat tu, tak tidur-tidur boleh tengok. Dia ni tak ngantuk-ngantuk, duduk gitu. Rupanya Qiyamul Qiyamul atas bot. Jangan duduk kat laut ni, kalau tak ada orang yang mahir, yang masih ikut tu ada, dia pakai tokan lah, dia panggil tangan hanyir. Tangan dia tu hanyak tu, hanyir. Tangan hanyir ni dia celup kat air tu, berebut ikan air tu. Tapi waktu saya pergi tu, dia kata tak jadilah ustaz, kata rupanya kita salah highway. Rupanya dalam laut tu ada highway ikan. Kita ingat laut besar tu ikan duk berenang macam tu, tak, dia ada highway dia. Salah highway tu, kita duduk sini, ikan duduk sini. Memang tak dapat. Dapatlah yang potong lain ni keluar lah, tapi betul-betul tak dapat. Nak dapat duduk dalam highway tu, tu kena ada orang mahir. Sama dengan udara juga, bukan boleh terbang kau suka, ada highway dia, ada je punya kitaran dia. Saya jumpa sahabat juga, dia jaga highway atas. Rupanya ada highway juga, setiap gap flight ada 10 minit, tak boleh rapat. Dalam kita berburu ataupun kita nak mendapatkan hasil amalan, kena ingat kita tak boleh lari daripada musuh. Dan kadang-kadang kita jadi penat, tak rasa apa, ibadat jadi penat, silat bulan tak dapat pahala. Yang tak dapat pahala tu yang buat kita rasa kecewa tu. Alah, Ramadan kali ni macam tak ada apa, macam tak ada kesan rasanya. Hati-hati. Ataupun boleh buat baik dengan isteri, buat baik dengan suami, buat baik dengan anak, anak buat baik dengan mak, kita buat baik dengan orang, tapi tak ada rasa apa, kecewa lagi ada. Hati-hati. Sebab kesan kepada ibadah itu adalah membawa kepada kepuasan, puas, hatinya puas, hatinya wajilat qulubuhum, enak, dia dapat tu kepuasan, ganjaran yang mendapatkan kenikmatan. Falahum ajruhum inda rabbihim, maka pahala yang banyak di sisi kamu ada dalam hati, Allah bagi ke hati. Jadi kalau benar hidup ini penuh dengan kebaikan, maka tiadalah lagi istilah rungutan, tak adalah istilah sesalan, tak adalah istilah perkara-perkara yang dikatakan penyesalan, tak ada. Kerana apa yang dilakukan itu semuanya ada ganjaran. Cuma persoalannya, benarkah ada ganjaran itu? Ini dia. Jadi caranya kita kena ambil perhatian akan perbahasannya.
Lalu berbalik dalam surah Al-A'raf ayat 17 tadi jemaah sekalian. Apa kerja iblis ni? Iblis ni dia buat apa? Maka Allah SWT rakamkan dalam surah Al-A'raf ayat 17. Saya selalu ulang hal keadaan ini, surah ini, ayat ini, Al-A'raf ayat 17, yang mana ianya menjadi, orang kata apa, soalan bocor dan jawapan bocor lah. Apa kerja iblis ni? Dia minta extend daripada start kisah Nabi Adam AS. Setiap yang bernyawa, kullu nafsin za'iqatul maut, semua bernyawa pasti mati. Maka iblis sepatutnya mati dah. Tapi kenapa dia tak mati-mati? Bukan tak mati-mati, dipanjangkan tempohnya. Ya, ini ajalnya. Sampai bila? Sampai kiamat. Banyak kerja dia tu. Apalah dia buat dah lama tu. Lama daripada Nabi Adam AS, sebelum tu lagi. Sampailah kita zaman akhir zaman ni. Maka di sini dalam surah ayat 17 ini, iblis sendiri mengatakan, lalu Allah merakamkan. Pemurahnya Allah ni, pengasihnya. Allah juga yang membantu kita untuk mengenal pasti apakah kerja-kerja musuh. Allah yang menjadikan dia, Allah juga yang akan memberitahunya. Maka iblis berkata, summala atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Yang bermaksud kemudian aku datangi mereka dari hadapan mereka serta dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Mereka tu siapa? Kita lah. Dalam surah As-Sad ayat 82-83, iblis bersumpah depan Allah, mengatakan bahawa dia akan menyesatkan, la ughwiyannahum ajma'in, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan menyesatkan semua cucu-cucu Adam. Kita lah. Jadi hati-hati, bermaksud pertama pergerakan dia ni, dan dia bukannya berseorangan, dia berkumpulan yang dipanggil jamaah syaitan. Dia ada pertubuhan dia, dipanggil pertubuhan. Syaitan tu pertubuhan lah, kelab, yang dinaungi oleh iblis, yang disertai oleh jin dan manusia. Yang beraliran iblis lah. Alirannya mana? Aliran yang membawa kepada derhaka pada Allah. Lalu dia datang depan, belakang, kiri, kanan, dan iblis berkata kepada Allah, wala tajidu aktsarohum syakirin, engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur. Bukan tak solat, yang tak solat pun tak lagi. Bukan tak puasa, bukan tak baca Quran. Sebab tu nak baca Quran pun dengan kalam ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca Quran pun nak ta'awuz juga. Iblis ngapalnya apa pula? Ayat kursi itu diajarnya. Sanad dia dapat pada kisah daripada iblis lah. Abu Hurairah radhiyallahu an dia ajarkan. Baca ayat ni tak diganggu dia. Nampak? Setara baca ayat Quran pun boleh dia pelicik, dia boleh nampak licik tak licik dia. Jadi modus operandi iblis ini adalah satu, dia nak buat kita tidak bersyukur. Syakirin wala tajidu aktsaruhum syakirin. Sebagaimana dia beramal banyak, sedekah banyak, ingatkan sebab bersyukur. Sebab duit banyak. Sebab duit banyak lah sedekah Ustaz. Sebab apa? Sebab nak dapat banyak lagi. Sudah. Bukan sebab bersyukur. Bukan. Dia tak tahu nak bersyukur tu macam mana. Dia ingat bersyukur nak buat kenduri kesyukuran, baru dikira bersyukur. Nah, di sinilah jemaah sekalian, kalimah syukur ini nampak mudah, tetapi perbahasannya besar, luas, dan menyebabkan kepada kegagalan yang besar. Lawan syukur, kufur.
Dan kaedahnya bukan perbahasan semalaman, kaedahnya bukan sekadar hafalan, tetapi ianya adalah kefahaman di dalam mentadbir urus kehidupan. Sebab perkataan syukur ini akan terzahir dalam hidup kita, seluruh hidup kita. Dia ada sifat yang dizahirkan, yang dibangunkan. Bagaimana nak membahaskannya kalau kita tidak kembali kepada perbahasan yang merujuk kepada pembangunan ataupun pembentukan, yakni akhlak. Kalau tidak membincangkan akhlak, maka tidaklah kita membincangkan syukur. Kerana syukur itu satu sikap atau sifat yang terbentuk asbab daripada pembentukan. Dia bukan dengan hafalan, dia bukan dengan semalaman, dia adalah perjalanan pembangunan kehidupan. Lalu sebab itulah jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka bila kita tengok perbahasan ini, sebab kita kaji dalam dua perkara. Dalam perbahasan agama, sebut tentang agama, yakni inna dina indallahil Islam. Takrif agama pun luas sebenarnya, tapi bila sebut kita khususkan dia kepada takrif yang pergi kepada Islam, inna dina indallahil Islam, merujuk pada pecahan, tiga pecahan besar, yakni perbahasan tentang tauhid, akidah termasuk perbahasannya, kemudian akhlak, kemudian syariat. Perbahasan agama satu tuntutannya, yakni adalah untuk mendalaminya, yakni mengamalkannya. Agama ini untuk diamalkan. Maka perbahasan agama itu kita kena mendalaminya, yakni dengan kita mempelajarinya, lalu kita mengamalinya, segala tuntutan yang disuruh. Ada lagi satu perbahasan yang besar, yang mana tuntutannya adalah untuk memahaminya. Agama ni kalau kita lihat, dia sudah tersedia siap. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat, sebagai contoh, dalam tahap kita tidak punyai kefahaman yang benar tentang kehidupan, solat katalah, saya ambil mudah, anak-anak kita yang baru balik, dia solat 5 waktu agama, dia dah tahu apa rukunnya, syarat sahnya, fardu ain, taharah, semua dah siap. Maka dia pun dah tahu nak buat solat tu. Tetapi satu lagi perbahasan yang belum dia kuasai, iaitu kehidupannya. Ni kata ad-din ni, din, dua pecahannya yang merujuk kepada agama itu sendiri, Islam, dan merujuk kepada kehidupannya. Dan din yang merujuk kepada kehidupan ni, inilah yang dituntut untuk kita memahaminya, yufaqihu wa fiddin, memikirkannya, yatafakkarun, kita kena mengkaji. Islam tak perlu kaji dah, jangan kaji dah, semua siap dah, tak ada kajian dah. Kaji ni maksudnya kenapa halal, kenapa haram, tak, semua dah siap. Tinggal lagi kita nak memahami, mendalami je dan aplikasi. Yang perlu kita kaji ini adalah kehidupan yang masih tidak tentu lagi ni. Sebab kehidupan ni masih belum pasti, mungkin padanya itu ada perbincangan hak wal batil. Tak tahu lagi ke mana hala tuju hidup ni kalau kita tidak kajinya. Maka berbalik kepada tadi, maka kajian kehidupan itu bersandarkan kepada akhlak. Macam mana nak kaji kehidupan? Maka itulah menjadi sebagai tuntutan, kerana apa Nabi SAW diutuskan, itulah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maka tidak hairan kalau kita lihat Iblis sebagai contoh. Kita ambil contoh Iblis, dia ini punyai amalan. Kalau soal agama tu taat lah, Iblis asalnya taat, ataupun kita namakan ahlul abid, memang ahli ibadat dengan malaikat. Tetapi jemaahnya muliakan Allah SWT, Iblis gagal memahami tentang kehidupan. Ada Iblis tentang ada kehidupan? Ada. Di mana bermula kehidupan Iblis? Di saat Allah jadikan Nabi Adam alaihissalam.
Orang kata kehidupan kita bila start mula kehidupan? Itu apabila kita bermuamalah. Ni seorang belum lagi ni katanya, tunggu dia kahwin saat tengok macam mana. Macam itu orang cakap. Dia seorang boleh lagi ni, tak keluar taring dia, tunggu lagi dia berdepan dengan orang macam mana, keluar ekor dia, keluar taring dia, ataupun macam mana dia. Maka iblis gagal memahami kehidupan, yakni apabila Allah uji dia dengan pasangan. Pasangan ni bukan sekadar pasangan yang kita faham, isteri, suami, anak, pasangan laki perempuan, tapi pasangan juga dinamakan susah senang, sihat sakit, yang berpasang-pasangan apa jadi. Maka di sini jemaah sekalian, apa perangai yang keluar? Itu kata tadi sikap. Bila tak ada kaedah itu, tak ada kajian dan pemahaman tentang kehidupan ni, walaupun dia itu beribadat yang banyak, tapi dia tidak ada pemurnian ataupun nak membetulkan perangai dan sikap dia, maka disitulah datangnya kekacauan, kerosakan. Bukan rosak pada ibadah itu semata-mata, dah elok dah dia solat, tapi rupa-rupanya solat dia itu tidak mencegah dia fahsya wal munkar pada kehidupan dia. Kerana apa benda ni berlaku? Kerana tidak berbalik kepada tadi perbincangan pembentukan akhlak dalam kehidupan, merujuk kepada sifat wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di sinilah jemaah yang muliakan Allah Taala, iblis dia menggunakan isu kehidupan ini supaya terbinanya kumpulan-kumpulan pengikut-pengikutnya yang tidak akan mengikut sifat yang sebenar sebagai hamba Allah. Walaupun dia beribadat, dia tak kan dia pun beribadat, apa kisah katanya. Tapi yang nak tengok kesan ibadat, sikap. Dan sikap itu juga terbentuk dengan ibadat. Tapi si iblis ni, di sini ada kajian yang lebih dalam, nanti kita akan panjangkan pada perbahasan yang akan datang setelah habis kajian hakikat kehidupan ni. Ya, ini kita memperincikan setiap ayat-ayat yang kita bawakan dalam nas dalam perbahasan hakikat kehidupan sebagai contoh. Dalam bab yang kita sedang bincangkan ni, usul pertamanya siddiq. Kan balik pada akhlak tadi, ada 4 perbahasan besar. Siddiq ini, di dalam siddiq ni ada perbahasan surah Al-Baqarah ayat 30, ayat 31, ayat 32. Surah Al-Alaq ayat 1 hingga ayat 5. Ini kehidupan, tetapi dibincangkan bersandarkan nas yang hak, yang benar, dalil yang qat'i. Nah, dalam perbahasan surah Al-Baqarah tu ayat 30, ayat 31. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini ayat yang membincangkan mula-mula asal nak dijadikan khalifah. Kemudian penemuan ataupun setelah kita lihat tentang iblis tadi. Iblis ni jemaah sekalian, sebenarnya dia ni tak ada ilmu. Dia tak ada ilmu sebenarnya. Dia sekadar ada apa yang diberitahu saja. Sama dengan malaikat. Ini berbalik dengan sikap tadi. Bila tak terbentuk, kenapa, apa faktor sampai boleh jadi rosak perangai ni? Dia 2 faktor tadi lah. Apabila dia tidak ada pembentukan yang bersandarkan ilmu, akhlak dan ilmu wal amal. 2 ni mesti bergabung. Iblis ada amal saja, tapi dia tidak ada ilmu rupanya. Buktinya apa? Ketika Allah suruh Nabi Adam alaihi salam, wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam nama-nama benda. Inilah ibu atau permulaan bagi segala ilmu, yang menunjukkan juga dalil yang menunjukkan manusia ni dimulakan atau diangkat asbab ilmu. 'Allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian disuruh balik malaikat, dan ketika itu
iblis ada di kalangan malaikat. Dia dalam kumpulan yang belum lagi berpaling, satu kumpulan yang sama. Dan ketika itulah summa aradahum alal malaika faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Jika benar, jika kamu berada dalam kumpulan yang benar, Allah kata. Lalu apa kata malaikat? Dan termasuklah dengan si iblis sebenarnya. Lalu malaikat pun jawab, Al-Baqarah ayat 32. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, di sini dalil menunjukkan bahawa malaikat pun mengakui bahawa dia tidak ada ilmu, sekadar tahu apa yang diberitahu. Kalau sujud, sujud je lah. Kalau rukuk, rukuk je lah. Semua perbuatan amal yang kita lakukan ini malaikat buat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tak cukupkah kami yang beramal? Ya, malaikat ada yang rukuk, ada yang sujud, ada yang tawaf, ada yang tasbih, ada yang tahmid. Semua kejadian. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Seluruh kejadian yang Allah jadikan, tak ada satu pun yang Allah jadikan untuk menderhakai dia. Tak ada. Melainkan jin dan manusia, dia ada taklif, ada tanggungjawab yang perlu diselesaikan. Yang mana tanggungjawab yang pertama itu adalah untuk memahami ilmu yang ada dan diketuai oleh Nabi Adam AS. Maka jemaah yang mulia ta'ala, di sini saya mudahkan bahasanya. Bahasanya mudah begini. Maksud kata, bila kita beramal tanpa faham, maka amalan itu tidak memberi kesan apa-apa. Faham pecah pada dua kepahaman. Faham pada amalan ibadat itu, faham pada zahirnya nak buat macam mana, faham. Faham pada sudut hikmahnya, kat mana nak nampak hikmah hidupan. Contoh solat. Apa yang kita faham pada solat? Solat kan Ustaz? Suruhan yang wajib, okey. Pada kehidupan, apa kena mengena solat dengan kehidupan? Tak macam tak teli dah pula katanya. Sudah tu. Habis kalau susah boleh tinggalkan solat tak? Yalah dah susah, kita jamak takyah lah. Jamak takyah lah. Susah katanya. Nak solat dia susah. Tengok ada orang datang, ada orang ini, kedai yang ramai orang. Tak apalah, kita jamak takyah lah. Dia jamak 5 waktu terus sekali. Mazhab mana bagai tak tahu. Bila dia tak nampak kaitan ibadat dengan kehidupan, maka apa yang berlaku? Dia akan tinggalkan ibadat, dia tumpukan kehidupan. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Dia akan tumpukan kehidupan lah. Kehidupan pula, kehidupan mana? Akhirat ke? Dah tentulah kehidupan dunia, sekiranya dia tidak faham tentang konteks ibadat itu. Nah jemaah yang mengatakan sama macam iblis tadi lah. Bila dia dah ada ibadat, dia dah solat, dia dah buat suruh-suruhan, kemudian Allah suruh dia sujud kepada Nabi Adam AS. Dia tak nampak kaitan bahawasanya dalam konteks suruhan ini termasuk juga dengan suruhan yang luar daripada dia panggil ibadah umum. Ulama' dah pecah lah, cantik benda ni, perbahasan ni. Ibadah khusus, ibadah umum. Yang mana itu juga adalah ibadat yang mana ada tuntutan untuk kita melakukan suruhan, meninggalkan larangan pada perkara itu. Sebagai contoh, ketika iblis disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam AS, suruhan wa izkunna lil malaikati judu tu, fasjudu tu adalah suruhan Allah. Bila suruhan Allah, maka di situ sepatutnya dia kena taat. Tetapi yang berlaku dia bukan taat, dia aba wastakbar. Suruhan bermaksud berada dalam takdir, qada dan qadar Allah. Qada dan qadar Allah, qadar Allah. Sebagai contoh jemaah sekalian, Allah jadikan susah dan senang. Bila berhadapan dengan susah, maka dia tetap kena taat kepada Allah. Bermaksud kesusahan itu tidak boleh menghalang dia untuk taat. Bukan dia bagi alasan, kenapa aku susah, kenapa aku begini.
Jadi perkara ini jemaah sekalian banyak berlaku apabila tidak mendalami dan memahami kehidupan, maka disitulah datangnya sifat yang ingkar, yang kufur, yang menentang Allah Subhanahu Wa Taala, seakan dia melihat susah tu macam tak layak untuk dia. Akhirnya datang solat contoh, dengan Allah uji susah, rasa apa? Rasa macam ada macam-macam rasa lah. Sebab dia rasa susah itu tak sepatutnya ada pada dia. Ni perbahasan tentang konteks kehidupan. Bila kata senang pula, contoh senang, Allah jadikan senang. Dia datang beribadat tu, dia gembira. Ni ada ayat Quran ni. Ketika Allah bagi ujian, dia merintih. Kita bagi senang, dia seronok. Merintih ni dia tak suka lah. Walhal susah senang itu adalah keadaan yang Allah takdirkan berlaku dalam kehidupan untuk menguji keimanan. Adakah kita tetap melihat bahawa Allah SWT itu dalam mengatur kehidupan ini dengan keimanan, melihat, bermaksud bila susah maka tetap melihat bahawa ini adalah ketentuan yang Allah datangkan. Bukan bermaksud kita tak berbuat apa-apa, tapi kita tetap datang kepada Allah Ta'ala dengan hati yang merendah. Datang, tak ada rasa macam tak puas hati ke, rasa apa ke, sebab kita datang dengan sifat hamba. Kerana orang dia kena jadikan hidup senang dulu baru seronok ibadat. Makna ibadat kita dia terkesan dia sebab hidup kita. Ini yang berlaku. Ni berlaku pada keadaan kehidupan. Sebab tu akhirnya Iblis berjaya wala tajidu tadi, kebanyakannya dia akan suruh tengok hidup ni, dan dia akan tengok sehingga terhalang daripada melihat kebenaran. Ini cara dia. Dia akan buat hidup ni atas kehendak manusia sendiri. Di sinilah nanti datang perbahasan dalam bab akidah besar. Perbahasan ni ada golongan Mu'tazilah, golongan Qadariyah, Jabariyah, golongan-golongan yang mana dia melihat hidup dia atas diri dia. Ada yang hidup surah ke Allah je, entahlah benda jadilah kata. Dia nak kata fed up pun ada, tapi kata Allah belaka-laka katanya. Ni pecahan-pecahan tu berlaku. Sebab pecahan-pecahan akidah ni, pecahan-pecahan keyakinan, kepercayaan ini terjemah pada kehidupan, dan dia akan memberi kesan kepada corak kehidupan, pemikiran. Di situlah nanti kita akan nampak timbulnya salah laku, kerosakan dan penentangan-penentangan itu berlaku disebabkan adanya pemberontakan berlaku dalam hidup dia. Ada isu, bukan isu dalam solat dia. Solat dia tu isunya soal di sudut yang zahir lah, yang sahbatan, rukunnya semua tu, usul fiqh yang perlu dikuasainya, di perbahasan tentang fikihnya. Tapi dalam kehidupan itu yang ditekankan di sini itu adalah keadaan hatinya. Sebagaimana iblis tadi, ketika didatangkan kehidupan itu, maka berlakulah pemberontakan, penentangan, dipanggil aba, keengganan. Dan bila enggan datanglah sombong, kesombongan. Sombong ni merendahkan. Alah, yang pergi masjid pun tentu masuk syurga katanya. Dia rendah kau orang pergi masjid. Dia tak nak pergi, sudahlah. Dia smash orang nak pergi masjid pula. Sama je aku tengok orang masjid, mana teruk lagi katanya. Sudah. Sama je orang solat tak solat. Padahal dia dah kecewa tu. Dia dah kena dengan hidup dah. Rupanya boleh tanya, yelah saya dah kena tipu lah dengan orang macam ni lah. Rupanya ada cerita. Nampak? Dia remehkan orang. Sombong ni meremehkan orang dan menolak kebenaran. Ketika dia meremehkan saja sesiapa pun, maka termasuklah di dalam kategori sombong. Apatah lagi menolak kebenaran. Yang benar itu pahala, yang batil itu harta. Harta itu batil, yang benar itu pahala. Yang penting dalam hidup kita kena ada pahala. Dia pun jawab, mana boleh, kalau tak ada harta mana ada pahala. Tanya. Oh, dia lawan kat situ pula. Tanya. Walhal yang kekal di sisi Allah itu yang Allah ganjarkan, bukannya harta. Makhluk binasa,
Maka jemaah yang mulia Allah Ta'ala, hal keadaan ini dalam kita nak mendepani situasi kehidupan ni, maka bila dikaitkan dengan kaedah sifat wajib bagi Nabi SAW, maka kita akan mampu mendepaninya. Sebagai contoh, setelah kita susun bagaimana nak membincangkan ini, yakni kita susun perbahasan kehidupan mengikut kepada susunan tertib soft. Dia ada tertib kehidupan soft, nama dia Siddiq, Amanah, Fatonah, Tabligh. Ni ada ijtihad pada susunan sifat wajib bagi Nabi SAW. Ini yang datangnya perbahasan dan di sini tahqiq daripada almarhum Tuan Guru Datuk Seri Abu Hasanuddin Al-Hafiz. Kalau ikutkan Siddiq, Amanah, Tabligh, Fatonah, itu jumhur ulama. Susunan ni bukan susunan yang boleh ditukar-tukar sebarang-sebarang. Lalu ketika kita bawa perbahasan ni, kita usulkan isunya adalah bagaimana nak melihat kehidupan, nak mendepani masalah-masalah tadi, kena ada kaedah. Bila tak ada kaedah, maka kita tak boleh nak hadapinya je, mas sekalian. Contoh, nak berbahas tentang tauhid, ni saya dah bincangkan dulu. Bila sebut tentang tauhid, mesti ada kaedah perbahasan. Ikut orang kata apa, perbahasan mana? Asy'ariyah ke, Maturidiyah ke? Dia tak boleh kena perbahasan terbuka, open kata. Open tu macam mana? Mesti ada guideline dia. Dia tata cara dia, kawaid dia mesti ada. Perbahasan tentang hati, ikut mana? Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullah. Dia mesti, dia tak boleh hati je ikutlah dia, hati tak bertepi ustaz, lautnya luas dan dalam. Dia cerita duk hanyut ke situ. Dia kena ada aturan. Sama dengan kehidupan. Kehidupan ni bagaimana nak membincangkannya? Memang kehidupan ni luas. Maka yang nak mengikat balik agar kehidupan ni berada dalam landasannya, maka kita akan bawa kembali kepada baginda Nabi SAW. Itulah qudwatun hasanah. Maka sifat wajib bagi Nabi SAW inilah kita akan jadikan pegangan untuk kita menterjemahkan hidup kita ini agar mampu mendepani permasalahan-permasalahan kehidupan. Maka untuk memahami tentang kehidupan ini, tuntutan itu ada untuk kita mendalami dan memahami dengan kaedah soft. Susunan itu merujuk kepada sifat wajib bagi Nabi SAW. Kerana Nabi SAW ini dalam surah Al-Qalam ayat 4, Allah mengatakan bahawa engkau, yakni Muhammad, berakhlak agung. Dan kisah Nabi SAW ini dijadikan sebagai suri teladan kita. Bagaimana Nabi SAW dibangunkan kehidupannya itu sehingga mampu membina empayar yang besar sehingga ke hari ini. Sehingga ke hari ini kesannya. Dan sudah pasti bila rujuk kepada pembangunan kehidupan, maka di sinilah iblis akan menghancurkan kehidupan, lalu maka hilanglah tumpuan di dalam amalan. Itu cara dia. Dia takkan rosakkan amalan tu on the spot macam gitu. Dia panggil dalam satu buku ke apa, buku lah kot, saya tak baca pun, tapi mungkin tuan baca. Dia panggil apa, Sun Tzu Arts of War kan, si Jepun ke mana, dia kata kan, betul Cina kan. Saya baca tajuk tu tak teliti pun, cuma saya seimbas. Dia kata begini, nak serang musuh jangan serang daripada depan, serang zigzag macam tu, zigzag. Iblis tak akan serang kita depan-depan, dia akan serang titik kelemahan, dia akan serang kehidupan kita biar hidup ni tak menjadi beramal macam mana pun tak ada erti. Dia rasa lemah, dia tak ada apa nak tengok hidup ni lah. Padahal beramal cantik, elok, tapi dia tengok hidup dia macam tak berapa nak bagi, maka bagi dia tak ada erti. Hati-hati. Maka di sini baginda Nabi Muhammad SAW mengajak manusia kepada Islam dengan menterjemahkan akhlaknya agung dan terpuji. Lalu sumber pembangunan akhlak itu yang nak kita terjemahkan sehingga mendapat julukan, yakni Muhammad itu yang terpuji dan dipuji oleh orang bukan Islam juga. Michael H. Hart yang mengkaji tentang baginda Nabi SAW, dia kaji tentang the most influential people in the world. Maka Nabi SAW itu kedudukan nombor 1. Maka inilah yang diterjemahkan sifat wajib bagi Nabi SAW ini yang nak kita guna pakai agar kita boleh mentadbir kehidupan
memahami kehidupan, mengkaji kehidupan. Dan di sinilah akan adanya balik perbahasan tentang contoh siddiq, itu akan dimulakan kembali dengan perbahasan akidah, siddiq, iman, tasdik. Maka kehidupan dimulakan dengan perbahasan iman, bukan mencari kebenaran. Wa tawassaw bil haqq, berpesan-pesan dengan kebenaran. Hari ini kalau kita pesan kehidupan kepada anak kita, jangan sampai kita pesan perkara yang akhirnya menghancurkan dia. Hidup ni kena ada duit, contoh. Hidup ni kita kena ada itu, kena ada ni. Hidup ni kena ada apa? Hidup ni kena ada apa? Bukan sebut agama ni. Agama kita tahulah, awaluddin ma'rifatullah. Bila sebut hidup nak kena ada apa? Dia habis kerja, dia habis belajar, kemudian dia kerja. Dia kerja tu sebab nak kena ada apa? Nak kena duit. Ini soalan ni kena tanya kata ni. Sebab ni antara perkara yang kita mulakan balik perbahasan kehidupan. Atau kalau kita dah lama dalam kehidupan, betulkah pemahaman kita itu mengikut siddiq? Yang benar apa? Kena ada pahala sebab tu cari duit. Sebab ada kaitan yang berkenaan pahala yang kena mengena dengan duit lah katanya. Kalau tak kena pahala aku tak cari duit. Bawa kemah. Ini kena ada duit, payah nak hidup, tak makan apa? Sudah kacau iman. Ya, man. Nak pula nanti tak ada duit, masa depan terganggu. Dah pergi kepada jaminan masa depan pula. Sebab tu kita kena tahu balik siddiq ni. Ni nampak, bila kita bawa balik perbahasan pada sifat wajah Nabi SAW, kita akan nampak arah tuju perbincangan. Maka kita perbetulkan saja apa yang dah kita ada ni, bukan suruh hilangkan balik, tapi nak betulkan balik. Yang nak betulkan itulah mengambil masa sebenarnya. InsyaAllah kita akan sambung pada perbahasan akan datang dalam perbahasan hakikat kehidupan, yang ini membongkar kehidupan ni dengan bersandarkan kebenaran. Apatah lagi kita berada di akhir zaman, banyak tipu daya yang semakin bermaharajalela. Apatah lagi yang teknologi apa? Teknologi AI. Kan? AI tu intelligent. Ada main skateboard muka orang tua kan? Tak pasal-pasal mereka buat kerja macam itu kan? Kita pun pening nak kata betul ke tak betul, tapi kita pun fikir balik, takkanlah main skateboard macam itu. Ada pula perbahasannya. Tapi setara itu akhir zaman mas sekalian, tak boleh beza dah mana yang betul, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Yang boleh membezakan Al-Furqan, itu saja. Kembalikan kehidupan punya perbahasan bersandarkan Al-Quran dan perbahasan kebenaran, itulah mengikut baginda Nabi SAW. Dan perbahasannya seterusnya, al-ulama warasatul anbiya. Baru kita akan nampak balik kehidupan. InsyaAllah itu saja jemaah sekalian. Moga-moga Allah rahmati kita semua. Perbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan bulan Nabi Muhammad SAW di malam yang penuh barakah ni, Yaumul Jum'ah, Sayyidul Ayyam. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang mendapat syafaat baginda Nabi SAW dengan asbab keberkatan baginda Nabi SAW, dengan rahmat daripada Allah SWT, memilih kita semua yang hadir pada malam ini dan menuntut insya-Allah dimasukkan dalam syurganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Aku qali hadza wa sallallahu azmi wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wal 'asr innal insana fi khusr illa allazina amanu wa tawassaw bil haqq wallahu alam bisawab. Takbir, Allahu akbar.